Orang yang mengetahui ilmu yang kesampaian, bila masuk saja bulan Ramadan, terhubung dia itu dengan Zumratul Aulia, berhubung dengan perhimpunan segala anbiya, aulia, siddiqin, syuhada, wassalihin. Ini bulannya, bulan kebesaran. Quran itu boleh kita putuskan Al-Quran itu dengan mereka itu. Bila sebut Al-Quran itu, diturunkan Al-Quran itu kepada manusia. Manusia yang mana itu? Kan manusia itu banyak. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Manusia yang mana itu? Pertama dan utama bagi manusia itu golongan anbiya aulia, yang siddiqin, yang syuhada, yang salihin. Ini kategorinya. Ini peringkat-peringkat manusia itu. Tahap-tahap kemampuan manusia itu. Kemampuan manusia itu naik satu tangga kepada satu tangga, satu tangga kepada satu tangga, supaya tidak jemu manusia itu. Sentiasa ada tangga yang lebih atas yang boleh kita naik. Sentiasa ada lagi maqam kepada maqam, maqam kepada maqam, sehingga tidak ada kejemuan. Kita boleh tingkat terus. Ini jalan anbiya, aulia, siddiqin, syuhada, wassalihin. Yang dihubung kait dengan Ramadan itu, yang dihubung kait dengan perbuatan manusia, pemikiran manusia dan perasaan manusia itu. Nak membendung, nak membentuk. Sebab ilmu ini bahrul wasi', bahrul mughdiq, lautan yang tidak bertepi. Lautan yang tidak bertepi itu, kalau tidak dipasakkan tiang-tiang, tempat-tempat yang tertentu, penjelasan penerangan yang tentu itu, sudah pastilah manusia itu akan hanyut dengan gelombang-gelombang yang luas itu. Maka sebab itu Nabi membuat garisan 5 perkara itu. Daripada sudut perkataan, yang khasnya itu baik kamu bercakap, kamu ini manusia yang berkata-kata, maka kata-kata yang pertama dan utama, ikatkan kata-katamu itu dengan asyhadu an la ilaha illallah. Ikatkan, sebut itu. Jadi pemikiran kamu, perasaan kamu, perbuatan kamu, tambatkan, pusatkan pada kalam ini, kalimah thayyibah ini. Jadi ilmu yang luas, yang lautan tidak bertepi tadi, sudah jadi satu pusatan titik yang dapat manusia itu tumpu sekarang. Masya Allah. Bayangkan kalau tidak ada kalimat itu, kalimat thayyibah itu, satu manusia boleh berpikir, mengatakan, oh kita semua sekarang tumpu pada kalimat ini. Dia boleh buat, manusia boleh reka cipta. Manusia ini, hal keadaan manusia itu berpotensi, potensial manusia itu, berpotensi manusia itu, dia boleh buat apa juga, boleh. Dengan sebab kebebasan, keluasan, kemampuan manusia itu boleh. Kalau tidak diterang jelasnya tadi antara boleh itu, ini yang terbaik, maka akan keluar bermacam-macam boleh, bermacam-macam boleh. Dan satu sudut nampak mungkin berjaya, satu sudut. Sebab manusia boleh buat, keluarkan kalam-kalam tertentu, maka tertumpu pada kalam itu menjadikan dasar kejayaannya. Mungkin boleh berjaya, tapi sejauh mana kejayaan itu tak tahu lagi. Tidak ada ketetapan. Tapi dengan adanya penerangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipusatkan segala kalam manusia, kemampuan percakapan manusia itu dipusatkan kepada asyhadu an la ilaha illallah. Ini bahagian perhubungan hablum minallah yang tak nampak itu, bahagian yang besar, bahagian yang luas bagi diri insan manusia itu, bahagian yang tak nampak, bukan bahagian yang nampak, bahagian yang tak nampak itu.
Bahagian yang penting dan terpenting itu. Bahagian ini berhubung kait dengan zikrullah, berhubung dengan sirri, amal sir itu. Amal sir ini berhubung dengan la ilaha illallah. Ini tempat tambatan sirri, berhubungan dengan yang gaib itu. Jadi bila kita sebut la ilaha illallah, walaupun kalimah itu nafi dan isbat, tapi nafi isbat itu menunjukkan kepada mana? Tentulah menunjuk pada yang tak nampak, yang gaib itu, yang kita imani itu. Oleh karena yang tak nampak, yang kita imani itu, sebab itu sirri. Sirri itu tak nampak, berlaku dalam senyap di dalam itu. Sirri itu. Itu kalimat yang awal. Nabi buat garisan. Itu perkataan. Manusia ini kejayaannya dalam perkataan, berkata-kata itu. Apabila dia ada ibu kejayaan, yakni ibu perkataan bagi segala perkataan, yakni asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu itu dikaitkan dengan asyhadu, yakni aku naik saksi. Aku naik saksi. Macam mana nak faham aku naik saksi itu ya? Aku naik saksi lah. Kalau kita menyaksikan satu insiden pelanggaran berlaku, setelah pelanggaran itu sudah habis, ambulannya sudah datang, semua orang sudah pergi, kesan-kesannya masih ada. Tiba satu kawan datang rapat, kawan rapat kita datang. Tengok kereta teruknya berlanggar. Begitu sekali kereta itu, keretanya masih ada lagi, kesan-kesan itu. Maka dia pun tanya dengan kita, engkau saksi tak? Bila soalan itu dibuat kepada kita, bagaimana agaknya mata kita terbeliak tak? Naik hal tak? Itu naik saksi, ini ada halnya. Saksi ini penyaksian. Penyaksian ini ada sesuatu yang dia alami, dirasai. Sebab itu kita menyaksikan sesuatu. Kalau kita saksikan sesuatu itu, kalau penyaksian itu betul-betul kita menyaksikan dengan sepenuh hati, pasti akan naik halnya. Sebab itu aku naik saksi. Jadi aku naik testimoni. Betul, sekarang kita lihat orang-orang jual ubat ini ya. Orang jual ubat ini, mereka nak lakukan ubat mereka itu, mereka pasti akan bentangkan testimoni, penyaksian itu. Oh, Pak Cik ini sudah makan ubat saya. Gambar yang pertama kakinya begini. Ya, minggu yang pertama kakinya begini, minggu yang kedua kakinya begini, minggu yang ketiga hujung jarinya begini pula. Maka Pak Cik tadi yang makan ubat Majun 7 Gunung tadi membuat testimoni di depan orang ramai dan menceritakan, menunjukkan hujung jari kakinya yang kecil itu setelah sembuh dengan sebab makan Majun 7 Gunung itu. Contoh. Jadi apabila dibuat penyaksian itu, bagaimana agaknya hal Pak Cik itu? Apakah bercakap macam nak mengantuk? Atau bercakap Pak Cik itu dengan halnya? Itu orang naik saksi ini ada hal. Kita agak-agaknya bila naik saksi waktu sembahyang itu ada hal tak? Asyhadu